Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Malaysia Memilih, tapi kami memberikan fokus kepada isu dan juga bencana banjir yang berlaku di beberapa buah negeri. Dan ini adalah kemas kini yang boleh kita kongsikan setakat jam 12 tengah hari tadi. Ini merujuk kepada portal info bencana daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, di mana jumlah mangsa banjir di seluruh negara setakat jam 1 tengah hari tadi berjumlah sebanyak 2,789 orang di seluruh negara. Ini melibatkan beberapa buah negeri, di mana Kelantan merekodkan angka tertinggi, di mana sebanyak 7 pusat pemindahan sementara dibuka dengan 1,520 mangsa yang dicatatkan, di mana ini melibatkan 494 keluarga. Dan juga selain daripada itu, negeri yang mencatatkan jumlah mereka ataupun jumlah mangsa tertinggi ialah negeri Selangor, di mana yang terjejas pada ketika ini ialah sebanyak 670 mangsa daripada 163 buah keluarga. Dan antara negeri yang patut diberikan fokus juga ialah di negeri Johor, di mana setakat ini sebanyak 6 pusat dibuka yang melibatkan 273 mangsa yang ditempatkan di 6 PPS. Sementara itu ada sedikit pengurangan mangsa banjir di negeri Pulau Pinang, di mana di Pulau Pinang sebanyak 180 mangsa daripada 43 keluarga, dan di Perak dan di Melaka sekarang ini ada 44 mangsa banjir daripada 15 keluarga, manakala di Perak sebanyak 1 pusat pemindahan sementara dibuka dengan melibatkan 102 mangsa daripada 30 buah keluarga. Itu perkembangan banjir pada ketika ini. Namun kita ingin berikan fokus dan juga contoh kepada di negeri Johor juga pada ketika ini. Difahamkan di Johor 3 daerah dilanda banjir membabitkan 297 mangsa di 3 daerah, iaitu di Kulai, Segamat dan juga di Kluang. Kesemua mangsa dipindahkan di 6 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di daerah-daerah yang terlibat. Menurut laporan yang dikeluarkan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Kulai menjadi daerah paling terjejas apabila seramai 212 mangsa daripada 44 keluarga. Katanya kesemua mangsa ditempatkan di 2 PPS, iaitu Dewan Serbaguna Kampung Baru Sengkang dan Dewan Raya Kampung Murni Jaya yang dibuka pada malam Sabtu. Di Keluang, sebuah PPS dibuka di Dewan Utama Kampung Isnin Ma'ruf di Simpang Renggam, melibatkan seramai 27 mangsa daripada 6 keluarga selepas kampung mereka dilanda banjir kilat. Manakala di Segamat pula, 57 orang daripada 18 keluarga dipindahkan di 3 PPS sejak 2 November lalu. Dalam pada itu, paras air di Sungai Johor membabitkan lembangan Sungai Sayong di Kampung Sungai Siam, Kulai, dilaporkan pada Baras Baya, dan 2 lagi sungai iaitu Sungai Batu Pahat melibatkan lembangan Sungai Lenik di Ladang Caah serta Sungai Skudai di Kampung Separa kini berada pada Paras Amaran. Cuaca ekstrim dan hujan lebat punca kejadian banjir kilat yang melanda Kampung Baru Sengkang di Kulai. Kalangan penduduk yang ditemui Astro Awani menyifatkan banjir kilat itu sebagai yang terburuk berlaku dalam tempoh 5 tahun. Menurut pekerja kilang Razali Atan, sistem peparitan tidak mempunyai masalah kerana parit di kampung itu telah dibesarkan dan diselenggara mengikut jadual. Malam dia naik lebih kurang pukul 8 pun naik lagi. Sampai dah ada. Nak katakan sistem paritan pun taklah, pasal parit pun besar-besar kan. Semua dia orang pun korek. Ada macam dekat kawasan ni pun dia orang korek. Hujan memang terlalu lebat lah. Memang air melebihi air banyak kan. Hujan tak berhenti lah. Hujan bukan tak berhenti, dia berhenti. Tapi dia lebat. Memang lebat. Kawasan ni memang daripada dulu memang naik air je. 2001, 2004, 2007, 2010, 2011 naik air. Tahun ni baru sekali ni. Dah 5 tahun tak naik air. Masa COVID, PKP apa semua tak pernah lagi naik. Baru ni lah naik lagi. Sementara itu, peniaga Nur Arifin Razali berkata kampung itu sememangnya kawasan rendah dan kerap berlaku banjir kilat. Namun tidak seperti pada Sabtu, banjir yang berlaku berarus dan naik terlalu cepat. Kereta saya tenggelam sebab kejadian berlaku sangat cepat lah. Tak sempat diselamatkan lah. Sebab saya berniaga kat depan. Lepas tu balik niaga, saya tengok kereta dah tenggelam. Barang niaga semua dah habis lah. Barang niaga dalam kereta ke? Barang niaga saya kat belakang rumah. Macam barang minyak, apa yang saya borong tu, tebu ke apa. Dah hanyut lah barang niaga lah semua. Macam freezer semua dah terbalik lah belakang.
Masa kereta kat sini, saya balik, lepas tu saya keluarkan parking depan. Lepas tu saya naik tolong family, naikkan barang TV, freezer, Xbox apa semua. Lepas tu saya dah siap, saya keluar ambil barang niaga. Dalam 30 minit macam itulah, lebih kurang 40 minit saya patah balik tengok kereta saya dah tenggelam lah. 2 jam lah, 2 jam tak sampai 2 jam lah. Makin naik je, tahu-tahu dah masuk dalam lah. Panik. Panik juga lah. Dengan mak semua, masa tu bertiga lah. Ada atuk, berempat. Samakan atuk. Samakan atuk dulu, lalu turun je dah penuh dah jalan air. Dulu kerap, sekarang dah kurang sikit. Tapi ni teruk tiba-tiba, tak tahu kenapa. Punca mungkin hujan kot. Lama dia tak berhenti kan, dah musim. Di Johor, setakat ini terdapat 6 pusat pemindahan sementara PPS di Kulai, Keluang dan Segaman. Kulai menjadi daerah paling terjejas apabila seramai 194 mangsa daripada 40 keluarga. Kesemua mangsa ditempatkan di 2 PPS iaitu Dewan Serbaguna Kampung Baru Sengkang dan Dewan Raya Kampung Murnijaya. Kita terus sahaja bersama dengan Wakil Astro Awani Johor, Siti Nur Akila Omain. Saya difahamkan beliau masih lagi berada di Kampung Baru Sengkang di Kulai. Kila, banjir itu mungkin klasifikasinya ialah banjir kilat, tetapi bagi penduduk yang mendapat impaknya itu, proses nak kemaskan rumah, kerosakan dan sebagainya, bagaimana kita faham? Bukan senang nak diuruskan mangsa-mangsa banjir ini. Dan kalau rumah kita dilanda banjir, seharian itu perlu dilakukan untuk kemas rumah dan juga banyak masalah-masalah lain yang bertimpa selepas itu. Kila mungkin dapat memberikan cerita terkini dari Kampung Baru Sengkang Kulai itu. Ya, betul lah Zul. Sekarang saya berada di Kampung Baru Sengkang dan cuaca pada ketika ini mendung. Pada pagi tadi awalnya cerah dan pada ketika ini agak mendung dan langit itu sendiri berat. Yang itu adalah kerisauan, menjadi kerisauan kepada penduduk kampung ini sendiri kerana mereka bimbang jika sekiranya hujan berterusan lagi pada petang ini akan berlaku sekali lagi banjir kilat yang mengakibatkan banyak harta benda mereka rosak. Dan saya pagi tadi sempat menemui beberapa penduduk. Kita bertukar pandangan dan saya memberitahu mereka bahawa kejadian banjir ini mungkin kerap berlaku. Mungkin kan disebabkan oleh sistem paritan dan sebagainya, tetapi mereka menganggap sistem paritan tiada masalah kerana di sekeliling kampung ini sendiri longkangnya telah dibesarkan, paritnya telah dibesarkan sebanyak 2 kali ganda dan mungkin air yang turun, air hujan yang turun terlalu lebat menyebabkan kejadian banjir berlaku di kampung ini juga. Dan saya kira memang banyak kerosakan berlaku seperti perabot. Kalau saya lihat sendiri memang 5 biji petais untuk peniaga yang saya interview tadi, 5 biji petais dia rosak, memang tak dapat buat apa. Dan ada juga penduduk yang dapur mereka masih bergenang air. Masih air tu kalau boleh saya gambarkan paras lutut masih tidak boleh keluar lagi. Mungkin disebabkan oleh keadaan rumah mereka yang terkepung dan sebagainya Zul. Kila, sebagai wartawan kita buat liputan pilihan raya. Jadi sudah pasti ini adalah beberapa hari lagi menuju ke 19 hari bulan. Mereka kisah tak pasal pilihan raya dan juga apabila kita kaitkan dengan cerita orang politik, apa yang bermain di fikiran mereka? Adakah mereka geram ke ataupun ada tak orang politik turun padang? Apa ceritanya Kila kalau di Sengkang tu? Ya Zul, sebenarnya kita berbual tadi dengan mangsa-mangsa banjir dan kita menyelami isi hati mereka bahawa mereka tahu ini adalah kempen tetapi dalam masa sama mereka perlu memfokuskan kepada masalah diri sendiri iaitu mereka terkesan dengan banjir. Tetapi saya percaya calon-calon pilihan raya yang berkempen juga seperti calon Barisan Nasional di Parlimen Kulai ini, Chua Jin Boon, dia meninggalkan jadual dia yang padat untuk ke tempat lain bagi memperkenalkan diri sebagai calon di Parlimen Kulai ini. Dia datang ke sini. Saya ada berhubung dengan PA dia dan sebagainya dan mereka maklumkan memang mereka ada jadual memang ke sini. Dan di sini mereka membantu bukan sahaja calon tetapi sukarelawan lain juga membantu menghulurkan bantuan. Bantuan itu daripada segi khidmat, mengemaskan rumah, membersihkan, mengangkat barang yang mungkin diperlukan oleh mangsa banjir sendiri. Sebab kerosakan kali ini agak teruk dengan banjir yang berlumpur. Lumpur tu tebal. Bila kita jalan pun tapak kaki tu memang tak terlihat. Dia boleh dihilangkan menggunakan air yang dengan tekanan air yang tinggi Zul. Jadi saya percaya selain daripada calon BN sendiri mungkin ada beberapa calon lain di kawasan mana-mana banjir pun akan bertindak sedemikian kerana mereka adalah manusia dan sifat manusia itu adalah ingin membantu dan prihatin terhadap nasib manusia lain Zul.
Kila, kalau kita dapat fahami juga bagaimana situasi banjir di beberapa daerah lain. 3 daerah terlibat di negeri Johor dan juga skala banjir dan juga Kila mungkin dapat dikongsikan juga keadaan cuaca di sana. Kila kata tadi mendung dan juga bagaimana kerisauan di kalangan rakyat pada ketika ini. Ya Zul, keadaan sekarang mendung. Pada pagi tadi cerah, tapi sekarang keadaannya mendung dan awan kelihatan berat sedikit. Dan semestinya mereka ini bimbang, risau. Dan mereka hanya mengemas sekadar yang perlu. Seperti macam baju-baju kalau dah terkena lumpur tu mereka akan buanglah sebab untuk membasuh dia memerlukan satu tenaga yang memerlukan satu masa yang panjang. Jadi barang-barang yang rosak tadi Majlis Pembadaran Sulai pun ada datang. Syarikat SWM pun tadi ada datang membantu mengangkat barang untuk dibuang keluar. Itu sedikit sebanyak meringankan beban mereka. Dan kerisauan mereka ini sekiranya kejadian sama berlaku lagi. Kerana kalau kita ikutkan, kampung Baru Sengkang ini berdekatan dengan laluan sungai Skudai. Yang mana sungai Skudai tadi kalau saya boleh ceritakan berada di atas baras bukan bahaya, di amaran. Jadi itu antara salah satu faktor mengapa kampung ini mungkin perlu diberi perhatian oleh pihak-pihak yang lain selepas ini. Okey, Siti Nur Akila, terima kasih kerana sudi bersama kami memberikan perkembangan terkini. Kalau ada perkembangan dan juga situasi semasa banjir di mana-mana kawasan di Johor, nanti dapat maklumkan kepada kami, kita melintas langsung lagi. Terima kasih Siti Nur Akila Omar, Wakil Astro Awani Johor. Saya nak berhenti rehat seketika dahulu, tapi kita nak jual sikit ataupun promosi sikit satu rancangan di mana kita melihat kepada penglibatan masyarakat Dayak dalam pembangunan negara telah bermula sejak sekian lama. Dan ini terbukti melalui peranan penting yang dimainkan oleh tokoh seperti Tun Jugah Baring dalam pembentukan Malaysia pada 1963. Namun, setelah lebih 5 dekad di mana kedudukan masyarakat Dayak dalam menikmati serta mengecapi kemakmuran Malaysia pada masa kini, istimewa kami bawakan sempena Pilihan Raya Umum ke-15 Randau Malaysia Memilih, aspirasi Dayak dalam citra Malaysia, bersama dengan 4 tetamu yang memimpin dalam pelbagai bidang. Dengarkan Sadar Nyawa mereka yang pertama kalinya disiarkan dalam bahasa Iban di saluran 501 Awani jam 7.15 malam ini. Itu akan kami bawakan nanti. Kita berhenti rehat sekejap dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini.